Okay, soalan 8. Garis campak menunjukkan segitiga OPQ dan garis lurus OAC. Titik P terletak pada garis lurus OQ dan OC sama dengan 3OA. Okay, everything about the diagram lah. Okay, so yang ini cikgu nak terangkan sikit. OQ sama dengan OC sama dengan 3OA. So OC sama dengan 3OA. Maksudnya OC, kalau OA ni kita pindah, dia jadi OA, right? Equals to 3. 3 means 3 over 1. So bolehlah tukar jadi bentuk nisbah OC nisbah OA sama dengan 3 nisbah 1. Jadi maksudnya OC tu adalah 3 bahagian. Okay, OA adalah 1 bahagian. Dan that means AC adalah 2 bahagian. Ini yang kamu kena faham. Dia main dengan nisbah. Okay? Alright, so diberi. Cikgu padam dua yang ini semua. Okay. So basically yang kita tahu kat sini ini satu bahagian. Ini dua bahagian lah. AC dia dua bahagian lah. Right. So OA is A. So OA is A. Cikgu buat macam ni. A. Vector A lah. OB is vector B. Okay. Alright. Next. AP sama dengan 1/3 AB. So AP dengan AB. Okay, AP dengan AB. So bila cikgu nampak ini, so cikgu tahu yang dia adalah garis lurus yang sama. Meaning to say, dia akan jadi garis lurus macam ni. Okay. Dan AP adalah 1/3 AB. Once again, kita boleh main dengan nisbah lah kat situ. Okay. So AB ni cikgu pindahkan sini. Okay, dia akan jadi AP over AB, which is equals to 1/3, right? Okay, so that means AP nisbah AB is 1/3. So AP 1, A ke B 3. So that means P ke B adalah 2 lah ratio. Kalau ratio cikgu nak differentiate benda ni, differentiate yang itu adalah ratio. So cikgu tulis nombor bahagian dia lah, berapa bahagian dia, and then cikgu bulatkan. So that you know it's a ratio lah. Okay. Next, OQ sama dengan KOP. OQ mana? Ni OQ dengan OP ada ratio juga. Because it's garis lurus, so boleh je kita buat dalam bentuk ratio macam tu lah. Dengan keadaan K ialah pemalar. Okay. Ungkapkan OP dalam sebutan A dan B. Mana OB? Okay. OB kita mana? OP OP. This is the OP. Okay. Kita nak ni. So, cari jalan. Macam mana nak dapat OP? So, of course, start from O. So, dari O, kita pergi ke, kat sini cikgu ada A. Boleh juga pergi macam ni dengan yang ini. Meaning to say OA plus AP lah. Boleh, right? So, itu laluan yang cikgu nampak. Satu lagi laluan dia, maybe can go OB plus BP. Itu satu lagi laluan. So, kita tengok info yang kita ada. Cukup ke tak? Okay, so I think both also can. Okay, sebab I feel like both also can. Cukup info lah. But I want to take this lah. OA plus AP lah. Okay. So, tulis yang A1. Okay. OP is equals to OA plus AP. Okay. So, tulis macam tu. And then, gantikan vektor dia lah. OA, you already know is A, right? Arah sama. Okay. Make sure arah sama. Take note the arah. So A, kalau arah sama, ikut je lah. Then AP. So AP ni kita kena carilah. Alright. So, yang cikgu boleh nampak adalah AB. Cikgu boleh cari AB dulu. Okay, so I'll find the AB first. So AB, okay, equals to, from A, right, start from A. So means A ke O. Okay, laluan dia A ke O plus OB. Okay. Ikut laluan dia lah. Alright, next. AO
is arah berlawanan. So you'll get negative A. Positif jadi negatif lah. Right, OB ikut arah yang sama, so plus B. Okay. And then now, A to B cikgu dah cari. Alright. AB cikgu dah cari. But then I just want an AP, right? So AP I know that is satu daripada 3 bahagian AB. Ataupun boleh je ikut sini lah. Memang pun dia dah bagi kat sini. So, AP equals to 1/3 AB, right? Okay, AB kan kita dah tahu yang ini. Negative A plus B. Okay, so which is negative 1/3 A plus 1/3 B. So benda ni juga akan masukkan kat sini lah, dekat yang AP ni lah. So plus negative 1/3 A, okay, plus 1/3 B. Okay, so kalau kita ringkaskan, sebab A dengan A tu boleh tambah, right? So A ni maksudnya depan dia satu lah. So 1 tolak 1/3, positif negatif negatif, right? So you'll get 2/3 A plus 1/3 B for the OP. Biasakan tulis macam tu lah. Untuk jawapan terakhir, pastikan kamu tulislah OP dia sama dengan 2/3 A tambah 1/3 B macam tu. Alright, done with that. Okay, next yang kita nak buat adalah B2. Okay, B2 ni is actually ada salah sikit lah soalan dia. Maybe typing error kot. Okay, so typing error which is sepatutnya dia adalah BQ. Dia nak BQ bukannya OB. Okay. Alright, so kita cari BQ. Alright, so mana BQ? This is BQ. Okay, cari jalan dia. Okay, jalan dia start from B. So maybe you can go to BO and then plus OQ. So dapatlah BQ. Okay, that's what I want to do. Okay, I do it here, over here. So BQ sama dengan BO plus OQ. Alright. Okay, BQ. BO kita dah tahu ini dia OB, lawan arah. So kalau yang positif jadi negatif. So negatif B plus OQ. Okay. OQ macam mana kita nak dapatkan OQ? OQ kan dia dah bagi kat sini. Okay, and then one more thing, dia memang dia nak K, A and B. So memang dia nak K juga. So we just simply take this one lah. OQ kan sama dengan KOP. So means K, OP tadi kita dah cari dekat A ni. A1 kan kita dah cari OP. Okay, this is the one, right? Just simply substitute. Memang arah pun sama, OP. Right? Arah sama, OP ni pun OP. So tak ada issue. So straight away gantilah 2/3 A plus 1/3 B. Okay? And then just simplify dia. Negatif B, buka kurungan lah. 2/3 KA plus 1/3 KB. Okay, equals to, ini A kan. Aku tulis kat depan. KA. Ini B, ni pun B, right? So, boleh masukkan dalam kurungan lah. Plus 1/3 K minus 1. Okay, negative B means negative 1, right? Minus 1 B. Okay, jangan lupa tulis kat depan dia BQ equals to. Untuk final answer, just write like that lah. Biasakan macam tu lah. Bukan untuk vektor saja, untuk yang soalan-soalan lain pun biasakan macam tu lah. Okay, so we are done with that. So B, seterusnya cari nilai H, nilai K jika BQ sama dengan HBC. So sekarang dia kata BQ dengan BC. So from there I know it's a straight line. Macam tu. It's a straight line. Like that. Okay. So I just simply use this for info lah. Okay. So yang soalan B. So simply use the info sini. BQ kan kita dah cari. Ni. This one, right? So just write down here 2/3 KA plus 1/3 K minus 1 B. Okay. Equals to
H, okay, BC. So BC kita belum cari lagi kan, BC. So you have to find out first lah, BC kan sini ke sini. Okay, so once again, cari dia punya laluan. Okay, mana laluan untuk B ke C? Of course, start from B. So BO plus OC. Alright. So cikgu nak cari secara berasingan. Maybe I can do it here. So cikgu nak cari asing BC lah. So BC equals to BO plus OC. Alright. So BO kita tahu just lawan arah, so negatif B. Okay. Plus, okay, OC. Macam mana dapatkan OC? Sekarang yang kita tahu ini adalah A. Right. And then dah ada bahagian. Ataupun boleh je ikut yang tadi, dia dah bagi kat sini. Boleh juga. OC sama dengan 3 OA. Alright. So OC sama dengan 3 OA. Now OA is vector A, right? So means 3A lah. Arah memang sama. OA is A. So arah sama. So kalau positif dia memang ikut positif lah. So that means tambah 3A. Alright. So itu BC lah. Okay. But then I want to susun dia balik. 3A tolak B. Senang sikit. Sebab kat sini pun kita ikut A, B kan. So better susun macam tu, senang sikit lah. So 3A minus B. Alright. So lepas tu nak cari H and K, right? Actually we can find the H and K, right? So nak cari H dan K, so kita kena buat perbandingan macam tu lah. So buka kurungan dulu. So 2/3 KA plus 1/3 K minus 1B equals to 3HA minus HB. Okay. So now we can buat perbandingan lah. Okay. So kalau kamu lihat kat sini, yang ini yang A, ini A kan. So that means 3H sama dengan 2/3 K. 3H sama dengan 2/3 K. And then one more yang banding dengan B link lah. Ini dengan ini. Okay. Perasan tak ini tambah, ini tolak. That means kalau kamu tukar jadi tambah, ini akan jadi negatif H. Alright. So that means negatif H equals to 1/3 K tolak 1. So hati-hati bila nak compare, hati-hati dengan tambah tolak tu lah. Positif negatif benda tu kena hati-hati lah. Okay. After that, simultaneous equation. Okay, dah ada dua persamaan, ini dengan ini. And then simultaneous equation, you can solve it to get the H and K. Okay, how? Cikgu nak jadikan ini sebagai H sama dengan yang 3 ni pindah jadi bahagi. So you will get 2/9K. And then I substitute here lah. So negative 2/9K equals to 1/3K minus 1. Okay. And then kumpulkan K, negative 2/9K minus 1/3K equals to 1. Okay. And then ni kan boleh tolak. So you tolak, you will get negative 5/9K equals to 1. Okay. So K equals to ini pindah jadi bahagi. So bila bahagi dia jadi cikgu lupa nak letak negative 1. Ni kan ada tolak 1. Negative tu tertinggal pula. So negative 1 and then you will get 9/5. Bila pindah dia jadi bahagi, so jawapan dia dapat 9/5. Tapi tak selesai, H belum lagi. So H equals to 2/9. K itu kan kita dah tahu 9/5. So ganti 9/5. So you will get the H. H equals to 2/5. Okay, done. And then C. Yang C pula dia nak BQ ratio QC. BQ ratio QC. Mana BQ QC? Ini. Alright. BQ and QC. Ini ratio dia berapa, sini berapa. Okay. From here we know that ini yang ada kaitan dengan BQ dan BC. Alright. So H tu kita dah tahu sekarang. H tu kita dah tahu which is 2/5. Alright. So untuk C, alright. So kita tahu BQ equals to H2 kita dah tahu 2/5. So ganti 2/5 BC. Okay.
Alright. So kita buat dalam bentuk ratio yang BC ni pindah jadi BQ, okay, over BC equals to 2 over 5. Alright. So tukar jadi bentuk nisbah. So BQ nisbah BC is equals to 2 ratio 5. Okay, so maksudnya BQ ni 2. Okay. Yang B ke C 5. Okay. Tapi soalan dia nak, cikgu buat kat atas ni je lah. Dia nak BQ ratio QC. Alright. So BQ kita dah tahu 2 bahagian. So 2 ratio QC berapa? Semua sekali 5 bahagian kan? B2 C is 5 bahagian. So maksudnya sini 3 bahagian lah. So QC is 3. So jawapan dia 2 nisbah 3 lah. Okay.